السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Puan Odi, seterusnya puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT karena petang ini dapat kita berada di dalam majlis yang paling mulia. Tajuk yang mulia iaitu tasawuf. Dalam Islam ni 3 perkara mesti ada pada kita. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Itulah ilmu-ilmu yang perlu ada pada kita untuk menjadi seorang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ada 3 tu. Jangan tinggal mana-mana pun. Yang pertama tauhid, nombor 1 yang paling penting tauhid lah, mengenal Allah. Nak tahu siapa yang kita sembah, macam mana keadaannya, sifatnya macam mana, kita nak sembah macam mana. Kemudian nak menyembah tu kena belajar fiqh. Nak semayang kena belajar semayang. Dah habis dah, kitab dah tamat, kita baca dulu tu. Ya, Zadul Ta'lim tamat dah. Dah tamat ke belum? Udah. Soal dia tak datang itu kesalahan saya menyuruh tuang. Dah tamat dah tu. Sekarang kita tengah ngaji tasawuf. Ya, perkara-perkara yang bersangkutan dengan hati. Sifat-sifat yang dikeji, sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang Allah murkai. Kemudian diikuti dengan sifat-sifat yang terpuji, yang Allah suka, yang mesti ada pada kita. Jadi nak ngaji tasawuf tu nak kenal semua sifat-sifat tu. Nak dibuang, yang dicela dibuang, yang dikeji dibuang. Proses itu dipanggil takhalli. Namanya takhalli, takhalam ya, takhalli. Artinya membuang sifat-sifat yang dikeji, membuang sifat-sifat yang membinasakan, membuang sifat-sifat mazmumah. Proses itu dipanggil apa? Takhalli, takhalam ya. KHALLI, takhalli. Udah habis itu. Kita dah baca semua dulu. Iaitu sifat-sifat yang dikeji tu. Apa dia? Bila makan,
gila bercakap, hasad, dengki, pemarah, tak senang tengok orang senang. Itu semua sifat-sifat yang keji tu. Dia apa? Bakhil, menunjuk-nunjuk, bukan kerana Allah, semayang bukan kerana Allah, riak, ujub, takabur dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang perlu kita buang. Dan kita dah habis belajar tu. Sekarang ni pada puan-puan dah tak ada sifat-sifat mazmumah apa itu. Namanya mazmumah. Sifat-sifat yang membinasakan. Dah tak ada dah. Mu dah belajar. Dah tahu. Dah tahu kita buang lah. Kalau saya tahu je, tapi tak ada apa tindakan, itu tak ada apa gunanya. Dah tahu, buang. Kerana itu benda-benda itu boleh membawa kepada neraka. Allah murka. Korang sekarang ni dah habis, yang itu dah habis. Sifat-sifat mazmumah tu dah habis. Digantikan pula. Jiwa kita ni kosong. Dah buang, sifat-sifat tu dah buang. Jadi tak ada lagi lah. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada gila dunia, tak ada gila pangkat, tak ada gila puji. Tak ada nak pemarah aja, tak ada kerikut, tak ada bakhil, tak ada tangkap jarin, tak ada hidung masin. Dah hilang benda tu. Jadi dah kosong dah badan kita ni. Bila kosong, isilah benda yang baik-baik. Macam botol ni dah kosong. Air ni tak ada macam. Isilah dengan air sirap ke, dengan kopi ke, dengan Milo ke. Itu mengisi benda ni dengan perkara-perkara yang baik. Itu dipanggil tahalli. Tadi kha, ini kha. Tahalli. Dah tak ada dengki, dah tak ada marah, dah tak ada apa namanya, dah tak ada bakhil. Gantikan dengan yang baik-baik. Digantikan dengan taubat. Digantikan dengan khauf, itu takut kepada Allah Ta'ala. Digantikan dengan zuhud, ambil dunia sekadar perlu saja. Digantikan dengan sabar. Digantikan dengan syukur. Digantikan dengan ikhlas. Diganti dengan tawakal, digantikan dengan kasihkan Allah Ta'ala, mahabbah namanya, digantikan dengan redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, dan digantikan selalu ingat mati. Bukan minta mati, ingat mati. Itu 10 perkara yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala. Mesti ada pada kita ni. Kita masih lagi membicarakan tentang apa nama sifat yang pertama yang masih ada, masih kita miliki. Yang pertama apa? Taubat. Jadi sekarang sedang membicarakan tentang taubat. Taubat tu memang diperintahkan oleh Allah. Mesti kita taubat. Ngapa nak taubat? Puan-puan, ngapa nak taubat? Tak dengar? Kerana kita banyak dosa. Ya ke dah? Siapa orang tak berdosa angkat tangan. Saya nak tengok mana rokok orang. Nak angkat gambar, nak masuk dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Hamidah. Ada Hamidah tak berdosa? Orang ini tidak berdosa. Namanya Ramlah. Ada? Tak ada juga. Orang ini tidak berdosa. Namanya Zainab. Ada? Ada. Saya teka-teka je lantak dia. Jadi semua manusia ni dalam dunia ni berdosa belaka. Asal nama manusia berdosa tu. Yang cakap ni? Yang cakap ni berdosa ke dah? Lagi banyak dosanya. Mu dah tua. Dah ganyut. Dah tua ganyut lagi banyak dosanya. Lama benar hidup dalam dunia ni. Macam-macam dosa dilakukan. Dosa besar ada, dosa kecil ada, dosa zahir ada, dosa batin ada. Dosa sengaja ada, dosa tak sengaja ada. Dosa sedar ada, dosa tak sedar ada. Dosa tahu ada, dosa tak tahu ada. 10 jenis dosa. Bukan 10 dosa ya, 10 jenis dosa. Kalau satu jenis ada 1 juta, berapa dosa? 10 juta dosa. Terlalu banyak dosa kita ni. Sebab itu kita kena taubat.
Dalam hidup ni perempuan kita tak lepas daripada 5 perkara. Sudah cerita sini ni. Kena hafal ni perempuan. 5 perkara tak lepas. Yang pertama dapat nikmat. Bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Atau kadang-kadang kita dapat bencana, dapat kemalangan, dapat penyakit. Dikata orang dan sebagainya. Bila dapat musibah, ya, perkataan yang lebih tepat ialah musibah. Bila dapat musibah, apa kena buat? Apa kena buat? Sabar. Ya, sabar. Sabar tu artinya menerima ketentuan Allah Ta'ala. Walaupun dengan hati yang tak berapa seronok, dengan hati yang gundah, dengan hati yang tak sedap, tapi terima jugalah kerana itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Sabar. Sabar ni besar ke kecil pahalanya perempuan? Besar. Mana tahu? Allah khabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah, ya. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikiranya berapa banyaknya, tak dapat nak kita kira berapa banyaknya. Banyak mana pahala orang sabar. Sebab itu di antara mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang sabar. Tak terkira berapa banyaknya. Ya. Bila datang kemalangan, sabar. Tak itu kemalangan itu datang juga. Penyakit datang juga. Musibah datang juga. Kalau kita merampui pun dia bukan mau hilang. Kalau kita ngempat kepala ke dinding, pok kepala ke dinding, hilang ke musibah tu? Hilang ke kemalangan tu? Dia tetap ada ke. Yang sakit apa? Yang sakit apa? Kepala kita yang sakit, pecah kepala tu. Jadi bingung aja. Lebih baik sabar. Sekurang-kurangnya diimbangi dengan pahala sabar. Benda tu datang juga. Penyakit datang juga. Kemalangan berlaku juga. Kalau kita sabar, dapat pahala. Yang kedua. Yang ketiga, Allah dah tentukan kita ni kita. Allah dah tentukan puan ni puan. Allah dah tentukan saya ni saya. Itu takdir. Kita tak tahu. Yang tahu apa? Hanya Allah yang tahu. Dengan takdir Allah Ta'ala tu, kita kenapa? Kena redha dengan takdir Allah Ta'ala. Apa saja Allah tentukan untuk kita, bukan kita rancang, kita tak tahu pun. Tiba jadi je. Perempuan jadi perempuan ni. Ada rancang kan? Ada rancang kan? Kalau ni aku nak buat ini, nak buat ini. Ada rancang kan? Tak ada, dia berlaku je. Jadi bila ada ketentuan Allah Ta'ala itu, kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Apa saja Allah tentukan untuk kita, kita redha. Ada orang bukan asalnya daripada sini, tapi udah tua, duduk sini, duduk batu tiga ni. Redha aja lah. Padahal dia bukan rancang nak duduk sini pun. Entah macam mana kahwin dengan orang sini, udah duduk di batu tiga. Ya, ada nak jenis orang apa itu. Kadang-kadang dia dah jadi lain. Dia cita-cita nak jadi bintang filem, nak jadi penyanyi pop. Tiba-tiba tak jadi. Allah jadikan dia tu jadi apa? Ustazah umpamanya. Allah jadikan dia ustazah. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Macam saya ni, bukan saya cita-cita jadi ustaz, saya tak rancang untuk nak jadi ustaz. Ngaji suruh orang putih, cakap orang putih je pagi petang. Tapi Allah jadikan oleh saya ni ustaz. Entah macam mana, saya pun tak tahu. Kenapa? Betul jadi ustaz aja, boleh ngajar agama. Bukan saya rancang dah. Jadi redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mujurlah Allah jadikan saya ni ustaz. Boleh ke tak boleh Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Boleh tak boleh Allah jadikan saya ni penyanyi pop? Kalau penyanyi pop siap ya. Dalam hatiku hanya ada kamu. Mujurlah Allah jadikan saya ni ustaz. Nyanyi juga. Ustaz nyanyi juga, boleh nyanyi. Tapi sebagai contoh aja lah boleh. Kita tengok muka saya ni. Ada tak berapa top awam?
Ada tak muka tak bawa? Banyak orang magi ayah pada saya, suruh jampikan isterinya ke anaknya ke. Saya bukan tahu jampi, doa tahulah. Saya doa je lah. Kadang-kadang jadi je. Saya dah kata-kata botol dah. Ngambil apa ayah bawa ayah tambah anak nak percaya, ustaz anak saya nak percaya, tolong bacakan apa penerang hati baginya. Doa mudah-mudahan apa jampikan mudah-mudahan dia lulus dalam apa pemeriksaannya. Saya jampi je lah, bukan jampi pun, doakan je. Setengah tu berjaya. Ada yang bagi RM5, nongin lah. Sekali lepas tu ada yang bagi RM5, ada yang bagi RM10, nongin aja lah. Ada yang lepas tu datang, puji betul. Ya terima kasih Ustaz. Anak saya berjaya. Sekarang dah pergi ke Azhar. Dah pergi Universiti Azhar kata dia. Ada. Lepas saya ngajar, dia datang jumpa saya. Padahal saya doa je itu. Bukan tentu berjaya tak berjaya. Yang menentukan siapa? Allah Ta'ala. Itu dah. Jadi redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ingat tu? 3 ya. Yang pertama tadi dapat nikmat, syukur. Yang kedua dapat musibah, apa baik? Sabar. Yang 3, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Yang keempat, kadang-kadang nyemur kain ketang dada juga. Kadang-kadang pakai juga t-shirt, depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis no problem. Kadang-kadang lambat juga semayang. Kadang-kadang nyemur kain ketang dada juga. Artinya apa? Kita ni tak lepas daripada melakukan dosa. Bila kita buat dosa, apa buat? Taubat. Kerana Allah suruh kita taubat. Yang kita nak bicara petang ni tentang taubat tu. Allah perintah kita suruh taubat. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu dulu. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Namanya apa? Taubat apa? Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kita masuk syurga kalau taubat tau. Kita taubat daripada dosa yang kita lakukan, akibatnya masuk syurga. Malaikat suruh masuk syurga. Kita taubatlah. Pergi masuk syurga. Dia pun datang menuju ke arah syurga. Datang malaikat nunggu syurga tu tahan. Kamu ngapa masuk syurga ni? Apa jawabannya? Ayah tengah itu, tengah dari di dunia dulu, ayahnya mau kain ketang dada. Tahu ketang dada? Kemban. Mau kain kemban je. Hati kita malaikat, kalau kamu mau kain ketang dada je, tak akan masuk syurga, masuk neraka lah. Ayah dah taubat. Oh, taubat. Patut ada. Masuk ni. Dia masuk syurga kerana apa? Kerana nyemur kain ketang dada. Dia masuk syurga kerana depan tulis t-shirt tu tulis apa? Kiss me. Belakang tulis no problem, masuk syurga. Dia dah taubat. Syaratnya taubat. So Allah kata wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu dia. Itu orang taubat ya. Allah janjikan syurga. Ndak ke tak ndak. Hati kalau ndak, taubat ya. Lepas mayang jangan terus muka telekong je. Bersalam tu. Jangan terus muka telekong aja. Muka telekong tak apa, itu istighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. 10 kali kan? 10 kali dah nyala dulu ya. Panjang mana tak mana kami apa? Ambil yang pendek. Astaghfirullahalazim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa tak apa katakan? Tak apa juga, tak apa. Paling komanya astaghfirullahalazim. Oh, yang ini sampai tak apa. Astaghfirullahalazim. Sampai tak apa yang tangan. Jadi nak mai ke dia orang yang benar no tu. Yang itu pun tak apa ya. Astaghfirullahalazim. Semua apa kan? Jadi itu paling komanya. Taubatlah tu. Tak reti juga. Jenuh ngapa-ngapa tak dapat cakap Melayu, tak boleh cakap Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku. Ampunkanlah dosa-dosa nyong kalau orang Jawa. Ampunkanlah dosa-dosa aku kalau orang Jawa. Orang Jawa, ampunkanlah dosa-dosa aku lah, orang Jawa tu aku je. Jadi boleh belakang tu. Kita dah baca surah rupanya. Sambung lagi pembacaannya. Ya. Dan tadi ayat Quran ada sini. Ayat Quran sebut innallaha yuhibbut tawwabin. Satu. Ayat itu surah Baqarah ayat 22. Kemudian apa? Lagi-lagi apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Itu surah An-Nur ayat 31. Artinya taubatlah kamu kepada Allah semuanya kamu tu wahai orang-orang beriman. Itu dua ayat Quran. Tadi yang saya baca tadi surah At-Tahrim. Tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum itu surah At-Tahrim ya. Ayat apa? Ayat 11 kalau kita silap saja ya. Kemudian udah dua ayat tadi. Tengok apa kata Nabi tentang taubat. Ini kita baca ni. Buka muka surat 159. Kitab saya lah, kita pembahasan tak tahu. Kan kita baru-baru ni kadang-kadang lain muka suratnya. Betul? Ada jumpa? Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambala." Ada jumpa? Itu ayat hadis Nabi ya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambala. At-taibu artinya orang yang taubat. Minadz dzambi daripada dosa-dosanya. Kamala zambala. Orang yang taubat daripada dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Kalau tak ada dosa ada apa? Kalau tak ada dosa ada apa? Ada pahala lah. Kalau berat pahala dosa tak ada macam. Bila timbang tu pahala aja, pahala dosa tak ada macam. Tak dengar apa? Allah redha dengan dia. Tak orang dengar kayak ini. Fa amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Allah redha dengan dia. Nak apa Allah redha? Tahu redha? Redha tu bagi dengan seronok. Bagi dengan kegembiraan. Itu redha. Tak ada penguangan. Bukan beri dengan duka cita, bukan beri dengan apa sesalan. Dengan beri yang tak seronok tak ada. Seronok. Itu namanya redha. Sabar lain. Sabar tu kita bagi juga tapi ada kasih penguangan sabar. Pun besar pahalanya. Lebih lagi redha. Redha lagi besar pahala daripada sabar. Tahu? Sentiasa berada dalam keredaan Allah. Nak apa Allah redha? Nak syurga Allah redha. Nak mahliganya Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak apa? Nak kenderaan syurga Allah redha. Apa saja kita minta. Bukan payah minta pun. Lintas di hati Allah tahu dah. Lintas di hati aja Allah tahu dah. Allah bagi. Kalau keredaan Allah. Dengar elok. Kita tengah menang tu, lalu seekor burung jauh-jauh tengah terbang burung. Burung tu. Tak tahu ke burung. Dia tengah terbang tu, kalau ke dekat. Dalam hati kita terfikir, kalau aku dapat makan burung tu, punyalah sedap, punyalah hebat, punyalah apa? Bahagia aku katanya.
Baru lintas di hati je kalau aku dapat makan daging burung tu. Panggang ke apa kan, masak ke apa-apa ya. Seronok aku ni katanya. Terus burung tu jatuh sendiri. Dia niat dalam hati tu lintas je. Bukan minta apa tak. Teringat hati je kalau aku dapat makan burung tu habis. Terus jatuh burung tu. Siap masak. Ya. Dipanggang. Lebih sedap daripada Kentucky Fried Chicken tau. Burung tu. Tahu KFC tahu tak? Sedap ke tak? Sedap. Macam itulah. Apa? Boykot. Itu di syurga mana dia boykot? Dunia ni je lah. Bukan saya kata macam apa lebih sedap daripada Kentucky Fried Chicken. Jangan boykot yang tu ya. Dihidangkan. Sudah siap masak tu dihidangkan. Automatik ni tau. Bukan ada siapa nangkap menyembelih. Tak ada. Terus habis tu je. Dah siap masak je. Diletak atas pinggan mat. Dibawa oleh Wildan. Wildan tu apa tu ni? Apa tu Wildan? Pembantu. Yang terdiri daripada kanak-kanak. Anak orang kapio yang mati kecil. Mak bapaknya kapio. Dia kecil dia dah mati. Tak ada masuk neraka. Kerana dia belum dosa lagi. Jadi pembantu di syurga. Pembantu ahli syurga. Namanya Wildan. Kanak-kanak lelaki tau. Namanya Wildan. Pembantu ahli syurga. Dia bawa Wildan tu. Yang cantik. Wildan tu semua cantik belaka. Lelaki pun cantik, perempuan pun lagi cantik. Dia bawa. Dia pun hidang pada ahli syurga tu. Sila makan Puan Zainab. Mana Zainab ni? Ada? Nak kata tak Puan Zainab? Ngangguk lah sikit. Sila makan Puan Zainab. Puan Zainab pun makan. Lagi makan, lagi sedap, lagi. Ini syurga ni tau. Lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Udah habis makan tu, tinggal tulang je. Tulang tu pun berkumpul balik. Berkumpul tulang tu balik. Dah berkumpul, datang daging situ. Automatik datang berdaging balik. Burung tadi. Mula-mula tulang, kumpul balik, datang daging, datang sayap, datang bulu, datang apa semua, tobang balik. Yang nak makan tu lembut dia. Ini berlaku dalam syurga tau. Lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Tak ada pula lepas itu pergi ke belakang mana? Entah apa? Untuk buang air. Buang air kecil, buang berak, kecil tak ada. Elok aja. Bila makan, udah kenyang benar tak pula muntah, dah muntah. Allah, dia minta dia ke berak ke? Muntah tu kenyang, kenyangan benar-benar. Sampai nak muntah. Dia main muntah. Tak ada. Selesa je perut tu. Banyak mana makan pun selesa je. Kemudian, tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Bila dia makan, yang lebih dia makan tu, dia jadi peluh. Jadi peluh. Tahu peluh? Peluh tu lebih wangi daripada bau kasturi. Tahu kasturi? Kasturi tu air wangi di syurga. Berebut-rebut orang ambil peluh tu. Orang makan. Wangi benar. Dalam dunia ni kalau baru lepas jogging macam. Puan Zainab baru lepas jogging. Lepas tu makan berpeluh-peluh. Siapa nak peluhnya katakan? Dalam dunia ni. Tak kita nak peluhnya. Mengapa? Bangun baunya. Langit. Ini lebih wangi daripada kasturi. Kalau tak jadi peluh pun tak apa. Dia makan, keluar angin. Bila keluar angin aja, berebut-rebut orang cium baunya. Kenapa? Kenapa perempuan? Angin yang keluar tu baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Dalam dunia cetera. Cetera yang di tengah-tengah tu macam ini, pak aja. Pensel orang kiri kanan tu hebatnya. Tak kita nak syurga Itu sebab nikmat syurga tu ada 99% lagi tahu. Nikmat Allah semuanya ada 100%.
Ya, 99% Allah sediakan untuk ahli syurga. Yang Allah bagi kita di dunia ni hanya ada berapa? 1% saja. Nampak tu? Hebat ke tak hebat? Hebat ke tak hebat syurga tu? Tu dah. Tu syurga. Selera orang di syurga pula, selera semua sekali ni adalah 70 kali ganda lebih hebat daripada selera di dunia ni. Puan Zainab tadi, kalau dia dalam dunia boleh makan 3 ekor ayam, di syurga masuk kali 70 berapa? 270 ekor ayam boleh makan. Ini bukan melawak, ni cerita kitab tau. Kalau dia boleh makan 3 pinggan nasi, dia boleh makan 3 pinggan nasi. Di syurga esok dia makan berapa pinggan? 210 pinggan. Kalau di dunia ni 210 je lah. Bangkit dah terlalu. Nak muntah pun ya. Ini dah selera. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tak ada pula termengah-mengah. Tak ada pula buang air kecil, tak ada buang air besar. Dia syurga. Ndak ke tak nak syurga. Artinya kalau ndak, apa buat? Dia 2 syarat je. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Nak beriman, beramal soleh. Baik, itu baru satu hadis macam ni. At-taibu minaz zambi kama la zambala. Artinya orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian apa lagi kata Nabi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ati marrah. Fi yaumin mi'ati marrah, atau ada dalam hadis kata fil yaumi wal lailati. Tapi tak ada wal lailati, sini fil yaumin aja. Fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ati marrah. Artinya apa? Artinya hai yang mana-mana beriman, orang yang beriman, orang yang apa? Manusia, wahai manusia semua, taubatlah oleh kamu kepada Allah Taala. Maka bahawasanya aku tu siapa? Aku tu siapa? Haji Ibrahim kan? Siapa? Bukan Tuhan. Siapa? Ini apa yang kita baca ni, apa ayat Quran ke hadis? Hadis dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ni siapa? Aku ni siapa? Muhammad lah. Ya Allah, benar-benar pun. Jadi aku ni apa? Muhammad lah, ngabur dia kita. Sesungguhnya aku, kata Nabi ya. Maka bahawasanya aku bertaubat kepadanya pada satu hari 100 kali. Mi'ati marrah. Mi'ati itu 100. Marrah tu kali. Aku taubat kepada Tuhan 100 kali sehari. Ada lain kata inni la astaghfirullahalazim fil laili aw fil yaumi wal lailati 70 marrah. Ada lain katakan aku minta ampun dengan Tuhan sehari malam 70 kali. Ada yang kata 70 lagi, 70 kali, ada yang kata 1 kali. Yang ni 1 kali. Ya, mi'ati marrah. Jadi nak yang mana? Nak 70 kali ke nak 1 kali? 1 kali lah baik ya. Tapi dua-dua boleh. Paling common, paling kodi, paling malas, paling tak guna 70 kali saya malam. Perempuan ada 70 kali saya malam minta ampun? Ada. Alhamdulillah ya. Itu dia. Nabi tu minta ampun. Nabi Muhammad tu apa dosanya? Apa dosa Nabi Muhammad? Ada berzina? Ada mencuri? Ada merompak? Ada mengumpat orang? Ada tak ada dosa? Pun minta ampun pada Tuhan 70 kali sehari malam atau 100 kali sehari malam. Yang tak ada apa-apa dosa pun minta ampun. Kita siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak angkat gambar orang tak berdosa. Semua berdosa belakang. Lagi wajib kita
minta ampun dengan Allah Ta'ala ya. Nabi yang tak berdosa minta ampun. Ini kalau kita dengan berlambak-lambak dosa lagi kena minta ampun ya. Baik. Lagi apa kata Nabi? Dan sabdanya, Innallaha azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi malam yugharqar ya. Yughir ya. Yughir. Nah, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Apa itu Azza wa Jalla? Azza itu artinya maha mulia. Wa itu dan, Jalla itu maha agung. Nah, Azza wa Jalla apa artinya? Maha mulia dan maha agung. Siapa yang maha mulia dan maha agung? Allah. Allah maha mulia dan maha agung. Nah, Yaqbalu, menerima taubat hambanya. Sebelum saya lagi nyawanya tak sampai ke kerongkongan. Belum sampai nyawa ke kerongkongan lagi. Kau dah atas terima taubat dah. Itu individu ya. Nak terima taubat sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Kata orang Perak sebelum sampai terde'e. Tahu terde'e? Sebab betul-betul terde'e. Artinya apa? Nyawa dah sampai ke kerongkong. Itu dia. Dia ada orang nak mati tu dia apa tu? Ada tak? Tak boleh cakap dah. Ngadu pun tak boleh. Itu sakit mati. Yang paling sakit mati lah. Tak ada yang mengatas sakit mati lagi ya. Jadi sebelum sampai sakit mati tu, sebelum sampai nyawa nak cabut tu, Allah akan terima taubatnya. Mesti terima. Sekarang terima dah. Tengah sehat macam ni terima dah. Tapi kalau dah terlantar tu tak terima dia kata. Itu individu ya. Kalau untuk masyarakat, selagi matahari tidak terbit daripada barat. Matahari terbit dari barat ke dari timur? Dari timur. Tapi bila dia terbit dari barat nanti, itu untuk masyarakat. Tak terima taubat dia dah. Orang kafir yang masuk Islam tak terima Islam dah. Sebelum matahari terbit dari barat. Itu untuk masyarakat. Untuk individu sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Sekarang ni Allah terima taubat lagi. Jadi sentiasa lagi kita taubat. Sentiasa minta ampun dengan Allah Ta'ala ya. Sebelum kerana nyawa kita masih lagi bukan di kerongkongan. Kita tak tahu pilihan matinya. Mungkin sejam lagi ke, mungkin 10 minit lagi ke, belum lagi sampai ke kerongkongan, belum terde'e lagi. Sebab betul-betul terde'e. TDA tu berarti dah tak lalu buat apa-apa. Kadang-kadang terbaring aja TDA. Macam Perdana Menteri Israel seorang tu namanya Ariel Sharon, 8 tahun TDA. Tahu TDA-nya 8 tahun. Tak ada gerak langsung. Makan pun tak boleh. Dia makan pun disalurkan melalui ke saluran dia, melalui tiup. 8 tahun. Kenapa? Dia terlalu banyak membunuh orang Islam. Itu dia, Ariel Sharon, sudahnya mati. Sudah 8 tahun baru mati. Agaknya lama ke sekejap penderitaannya? Lama 8 tahun. Makan tak boleh, bergerak tak boleh, buka mata tak boleh. Baring aja. Itu namanya TDA. Kita cakap Perak lah. Tak ada dalam kitab pun ya. Namanya TDA. Ya gitu dah. Jadi sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, ada harapan nak taubat lagi ya. Lagi apa? Dan sabdanya, man taba qabla an tatla'a syams min maghribiha taballahu alaih. Artinya apa? Barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya. Patutnya dia lenyap tempat itu, tapi dia naik ikut tu. Mula naik itu. Artinya apa? Matahari itu mula naik dari mana? Dari mana? Dari barat. Kita semayang ngadap matahari naik ke ngadap matahari turun? Kalau tak pernah semayang, dari mana? Menghadap matahari naik ke menghadap matahari turun? Jadi maknanya di timur ke barat? Barat. Jadi kalau dia naik ikut barat dan nanti pagi-pagi naik tahun naik ikut sana. Tak ada lagi ikut. Selalu naik ikut timur ada. Mana timur ni? Sana ke sini? Sini sini ya. Dia naik ikut timur.
Betul deh? Turun ke sana. Kita sedar pagi lepas tu dia naik ke sana. Patutnya dia turun. Ini dia naik ke itu. Boleh berjumpa tak? Kalau Allah nak, boleh lah. Jadi ketika itu tak diterima taubat lagi dah. Taubatlah, istighfarlah, tak terima lagi dah. Orang kafir tak terima keislamannya. Nantak ilmu tak terima lagi. Itu untuk masyarakat. Untuk individu tadi apabila nyawa sampai ke kerongkongan. Itu tak diterima lagi dah ya. Faham ke ni? Itu untuk seorang-seorang. Untuk masyarakat sebelum matahari terbit dari barat. Ya. Barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Jadi kalau nak taubat bila? Sekarang ni. Now. Al-an. Kenal al-an dah? Al-an. Kejap-kejap ni. Jangan tunggu lama-lama. Mesti segera. Wajib disegerakan taubat. Ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat. Kita nak taubat ke tak? Nak bertaubat ke tak? Tak. Apa makna taubat? Kembali kepada asal. Itu namanya taubat. Macam budak kecil baru lahir. Budak kecil baru lahir ada ke dosa? Lahir-lahir je. Mak, bak daun teruk tu saya nak main pakar ada? Ada ke? Ada apa? Mak, saya nak pergi mencuri ni ada? Mana ada? Dia lahir-lahir je suci bersih. Nabi kata, "Ma min maulidun illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada kanak-kanak yang baru lahir melainkan dia suci bersih. Suci belaka. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Terpulanglah kepada kedua ibu bapaknya menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani itu Majusi siapa? Mak bapak dia, didik dia. Padahal kanak-kanak itu suci bersih. Fitrah itu kembali kepada kesucian. Macam raya, ada dah raya fitrah? Ada dah raya fitrah? Artinya apa? Bila kita raya itu tak ada dosa lah. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan. Itulah kanak-kanak tu. Macam kanak-kanak yang baru dilahirkan. Jadi taubat. Ada apa makna taubat? Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lorah. Lorah tu apa? Dari segi bahasa. Itu taubat pada lorah ya. Dari segi bahasa apa? Kembali dan pulang. Itu dia taubat. Taubat tu artinya balik. Pulang. Kembali. Dan pulang daripada syarak. Barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Ya. Pada syarat ada 3 syarat nak taubat tu. Dari segi bahasa, taubat tu apa? Balik. Pulang. Kembali. Itu dari segi bahasanya. Dari syarat ada 3 rukun. Taubat tu ada 3 rukun. Yang pertama menyesal. Yang kedua tinggalkan dosa tu. Yang ketiga berazam tidak akan melakukan dosa itu. Itu dari segi syarat. Syarat tu apa? Dari segi hukum Islam. Faham kecakap saya ni? Ada beza tak dari segi bahasa dan dari segi syarak? Ada beza. Kalau dari segi bahasa, dari segi makna dia. Apa kata taubat? Balik. Apa kata taubat? Kembali. Apa kata taubat? Pulang. Itu dari segi bahasa. Dari syarak, taubat tu mesti ada 3 syarat. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, berazam tidak melakukannya lagi. 3 syarat ya. Baik. Yang pertama tadi tengok 3 syarat tadi ya. 3 rukun. Yang pertama menyesal. Menyesal tu di mana menyesalnya? Perempuan kalau menyesal di mana selalunya? Di mana selalu menyesal? Di hati lah ya Allah. Orang menyesal di mana? Di mulut ke? Di mata ke?
Di telinga kan? Di hati. Menyesal hatinya. Hati yang tak rasa. Menyesal aku. Tandanya menangis. Itu tanda orang menyesal. Dia menangis. Tapi bukan semua orang menangis itu menyesal. Bukan semua orang menyesal itu menangis. Itu biasanya. Orang yang menyesal tu dia biasanya menangis. Itu tandanya. Menangis. Dia tak dosa yang dilakukan itu. Menangis kerana dulu muda-muda dulu dia tak semayang. Menangis kerana dia muda-muda dulu derhaka kepada bapaknya. Menangis kalau dia muda-muda dulu derhaka kepada suaminya. Menangis. Banyak dosa dia kepada masyarakat dia dan sebagainya. Itu menyesal ya. Ya, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Menyesal tu juga kerana Allah Ta'ala. Kalau senyum macam seorang, dia seorang dulu tu senyum macam. Kenapa senyum ni? Aku teringat tengah muda-muda dulu nari. Tengah muda-muda dulu karaoke. That's the way I like it. Teringat tu, dia senyum tu. Aku teringat tengah muda-muda aku tengok wayang. Cerita apa? Cerita penarik beca dengan boyfriendnya. Senyum seorang ya. Teringat dengan boyfriend tu, pegang tangan dan sebagainya. Teringat tu, kalau dia senyum tu, patutnya menyesal, menangis. Okay. Ini dah, senyum je dia. Teringatkan dosa-dosa yang dulu tu. Jangan. Biar dia menyesal. Menyesal tu rasa kesal ya. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal atau menyesal ia tiada kerana Allah Ta'ala. Kalau menyesal kerana bukan kerana Allah Ta'ala, tak terima juga. Nak menyesal biar kerana Allah Ta'ala. Kalau menyesal kerana udah tua, aku tengah muda tu tak semayang, udah tua aku nak semayang, itu bukan kerana Allah Ta'ala. Dia nak biar kerana Allah Ta'ala ya. Menyesal ia tiada kerana Allah Ta'ala, seperti menyesal ia kerana balak yang diturunkan atasnya disebabkan maksiat itu. Kadang-kadang dia buat maksiat, ditimpa pokok jong. Udah selalu jalan. Menyesalnya aku. Itu bukan menyesal kerana Allah Ta'ala. Kerana dah dapat bala baru dia menyesal. Itu sebab bila nikmat hilang tu, baru dia terasa. Ya tak? Orang yang hilang nikmat tu, barulah dia menyesal. Patutnya, baru terasa. Kalau tak, dia tak sedar. Nikmat hilang. Orang buta tu, orang hilang pandangan tu, bila baru dia sedar mata tu sebagai nikmat. Bila dia sedar mata sebagai nikmat, bila dah buta, tengah ingat, tengah nampak tu tak ada pula bekerja-kerja baca Quran. Tengah nampak tu tak ada bekerja-kerja benar baca kitab. Tengah nampak tu tak ada bekerja-kerja benar membaca hadis. Udah buta baru dah tak nampak bekerja benar. Ya, ada dah jenis orang itu. Dah tak nampak, baru sedar nikmat mata. Bila sedar nikmat telinga? Bila sedar nikmat telinga? Bila udah labang. Tahu labang? Labang tu dah pekak benar. Itu baru sedar telinga sebagai nikmat. Bila sedar kaki sebagai nikmat? Bila udah lumpuh. Dah tak boleh berjalan. Sebab itu orang lumpuh selalu duduk di mana? Orang lumpuh selalu duduk di mana? Di depan rumahnya. Nengok orang lalu lalang. Duduk di beranda. Ya ke dah? Nengok orang lalu lalang tu. Nak ke mana tu? Nak ke masjid ke? Pergilah. Tok ni dah tak lalu. Tengah kaji tu tak siuk. Walaupun tepi masjid rumah. Itu dia. Jadi baru nampak bila dah hilang nikmat tu, barulah dia sedar. Baru dia menyesal. Baru terasa kehilangan nikmat tu. Tak usah apalah perempuan. Bila sedar rambut sebagai nikmat, bila puan-puan sedar rambut tu sebagai nikmat besar, bila udah botak. Ini belum botak lagi. Esok dah botak tu baru sedar. Jenuh mencari minyak sapi, kau mau tumbuh. Haram mau ya. Itu dah. Bila dah hilang, baru dia sedar sebagai nikmat. Ini mau betul. Baik, kita baca senang. Syarat yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala.
maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Tak menyesal tak sah taubatnya. Seronok, senyum seorang dia teringat dosa-dosa, tak sah taubatnya. Atau menyesal dia. Tiada kerana Allah Ta'ala. Dia menyesal kerana apa? Kerana ada balak dan ada bencana berlaku pada dia, baru dia menyesal. Itu tak terima lagi. Seperti menyesal ia kerana balak yang turun atasnya disebabkan oleh maksiat itu. Dia buat maksiat, datang balak. Dia buat baru menyesal akan mencuri kerana dia mencuri, dia short di elektrik. Ada tak elektrik shortnya? Ada orang tu mencuri wayar elektrik tu. Dia short udah. Apa? Udah ada short elektrik, udah apa? Lumpuh kaki tangan tu, tak boleh berjalan. Oh, nyesalnya aku ni. Tak bukan nyesal namanya. Kerana udah ada balak, oh dia menyesal. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat itu. Apa maksiat ibu ini ditinggalkannya? Tak buat tu. Tak buat lagi. Kalau dia berjudi, tak ada berjudi lagi. Kalau dia mau kain ketan dada, tak ada lagi nyemau kain ketan dada, pakai tudung. Kalau dia kuat ngumpat, dia tak ada ngumpat lagi. Puji pula orang tu. Itu yang kedua, ya. Meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Kalau tak hilang, tak berhenti, tak ada terima taubatnya. Bukan taubat namanya. Dia masih berhenti. Kalau ngumpat, berhenti ngumpat. Lagi apa? Kalau metok, berhenti metok. Nak marah aja, dia berhenti marah. Lagi apa? Kalau kedekut, jadi apa? Bakhil. Bakhil jadi apa? Jadi pemurah. Dia hilang pembakhil tu. Dan sebagainya. Kalau dulu nengkin suami aja, betul apa? Kalau dia nengkin abang aja. Apa masalah tu? Tanya suaminya. Tengok di sini, kenapa? Pergilah ke dapur tengok. Asyik nengkin aja. Ada dah jenis orang begitu. Depan saya ni tak ada lah. Depan saya ni baik-baik belakang. Semua sayangkan suami masing-masing ya. Semua orang baik-baik belakang ni. Tapi ada tak orang jenis orang begitu? Lepas ni tak ada lagi nengkin-nengkin. Mesra je dengan suaminya. Begitulah seluruhnya. Jadi meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya itu. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Kalau tak tinggalkan maksiat tu, itu bukan taubat. Itu namanya tahu buat. Tahu buat je, buat lagi. Itu taubat. Itu buat lagi. Itu taubat, buat lagi. Itu bahaya. Yang ketiga, mencita-cita, berazam. Mencita-cita itu berazam atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat. Tak buat lagi. Tak ada buat lagi maksiat tu. Berhenti terus. Itu tidak buat lagi ya. Itu tanda dia tu. Syaratnya tu ya. Tak ada lagi dia berazam tidak melakukan lagi dosa-dosa itu lagi ya. Itu kan. Mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita akan ketiadaan kembali kepada umpama. Kalau dia tak ada berhenti, tak sah taubatnya. Umpama maksiatnya. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu. Itu tak ada, itu maksiat dengan Allah aja. Bukan meninggalkan fardu. Kalau meninggalkan fardu apa buat? Kalau meninggalkan sembahyang apa buat? Kena qada. Meninggalkan sembahyang kena qada. Puasa kena qada. Meninggalkan fardu dan tiada bergantung kepada manusia. Kalau dengan manusia, kena selesaikan masalah dengan manusia. Kalau ada yang ngumpat orang, kena minta maaf dengan orang yang diumpat itu. Hak manusia terhadap manusia ada 4. Dengar elok. Hak manusia terhadap manusia yang lain ada 4. Yang pertama, maruahnya. Pernah kita jatuhkan maruah dia. Apa kena kamu hitam macam negro aja? Kecil hati orang tu tengoknya. Kena minta maaf dengan dia. Maruah. Yang kedua, agamanya. Yang agama. Kalau ngata orang tu sesat, dia tak sesat, kembali sesat kepada orang yang mengata tu. Kalau orang mengatakan dia itu kafir,
Kalau orang tu tak kafir, jadi kafir itu kembali kepada dia. Dengar ni? Jangan lebih-lebih orang pas. Jangan mudah-mudah menuduh orang tu sesat, menuduh orang tu kafir, menuduh orang tu musyrik, menuduh orang tu munafik dan sebagainya. Kembali kepada dia, ya. Yang kedua. Yang ketiga, harta. Kalau ada apa-apa harta, terambil duit orang ke, pulang balik. Kedai berhutang tak bayar ke, bayar balik. Dan apa saja, ya, itu harta. Ya. Yang keempat, keluarga dia. Orang nak kita tampur anak orang, budak tu budak kecil kita tampur dia. Itu kena minta maaf kepada penjaganya. Itu 4 hak manusia terhadap manusia yang lain. Yang pertama, maruahnya. Yang kedua, agamanya. Yang ketiga, hartanya. Yang keempat, keluarganya. Jaga selesai kan tu. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu semayang, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Mana yang tak semayang tu semayang balik. Dan jika ada maksiat itu bergantung kepada manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau gantinya, dibayar harganya atau digantinya kepada empunya, atau minta halal. Tak lalu nak ganti, minta halal. Minta halal ia daripadanya dengan tafsir itu dengan terperinci, dengan satu-satu. Bukan boleh minta maaf semuanya, tak ada semua-semua. Nak minta maaf dulu, aku hutang tu tak bayar RM5, khabar RM5. Nak ada satu-satu, terperinci. Ini main tafsir, ya. Pada mazhab kita Asy-Syafi'i, bersalahan pada mazhab Imam Malik. Imam Malik tak bercukuplah, umum aja. Memadai minta halal dengan ijmal tu rangkung-rangkung. Dan ada padanya keluasan. Maka jika tiada kuasa ia memulangkannya dan tiada menghalalkannya oleh yang mempunyainya, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia kepada mengikhlaskan taubat itu. Dia ikhlas taubat itu semata-mata kerana Allah, ya. Dan memohonkan akan Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan ia akan yang umpama harta itu redha pada hari kiamat. Mudah-mudahan dia redha kita dan diampunkan dosa-dosa kita, ya. Baik, sikit lagi. Dan setengah daripadanya syarat taubat itu ketiadaan sampai roh kepada halqum. Artinya dekat idak-idak sampai putus nyawa, ya. Kemas itu terima lagi. Kau dah sampai ke kongkong, nyawa dah sampai ke kongkong, dah dekat nak padam, tak ada terima lagi taubat, ya. Keluarlah yang mata darah sekali pun tak terima taubat, ya. Sampai ke halqum atau kepada roh. Kepada halqum dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Matahari tak ada naik ke barat, masih terima lagi taubat. Kalau dah naik, tak terima dia dah. Ya, seperti yang tersebut pada 2 hadis yang lalu dah kita baca dulu, ya. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nasaya sahlah. Sah taubat tu, dan dapat pahala, ya. Dapat pahala taubat. Dan sah ia dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia. Kerana firman Allah, itu ayat Qurannya. Tengok firman Allah apa, ya? Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadi. Artinya apa? Dan Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubat daripada hamba-hambanya. Allah yang terima. Ya. Dan bermula doa dengan menerima taubat itu apa? Seperti apa? Allahumma taqabbal taubati. Allahumma taqabbal taubati. Itu doa kita minta diterima taubat kita. Cukup sekali itu. Ya. Nanti kita baca doanya, ya. Ayat Quran dah baca dah. Setiap kali baca dah 4 dah. Sekian dulu untuk petang ini. Ya. Salah silap minta ampun, minta maaf. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Bagi peluang lah. Saya bagi peluang bangkang.
Kalau betul bangkangan itu saya terima lah. Saya tukar pendapat saya. Nah, tak ada bangkang. Setuju belakang lah. Alhamdulillah. Nah, okey. Yang seterusnya, ada siapa-siapa nak tanya? Ya. Saya kepada selain daripada kita simpan, kita kena buat sunat taubat. Itu teknikal saja. Bukan syarat. Tak ada buat sunat taubat pun. Kalau ada 3 tadi, syarat tadi sah ya. Faham ni? Tapi nak akan yakin, nak akan betul-betul berkesan, buatlah sunat taubat. Semayang sunat taubat. Usolli sunatan taubati, usolli sunatan taubati. Rakaat ini lillahi ta'ala. Boleh ya? Boleh. Semayang sunat taubat. Jadi itu teknikal saja, bukan syarat ya. Syaratnya 3 tadi, menyesal, meninggalkan maksiat itu dan tidak lagi melakukannya. Berazam tak nak buat lagi. Okey. Lagi? Habis. Dia yang besar pahala. Dan dia seorang nanya. Saya nombor 2. Tapi kalau dia nanya, dia jawab. Dia nanya, dia jawab. Dia nanya, dia jawab. Dia nanya, dia jawab. Siapa besar pahala? Siapa besar pahala? Orang yang menjawab lah dia nombor 2. Tapi banyak kali. Udah banyak kali nombor 2, tak apa. Banyaklah pahala. Nah ini, kejap ni seorang je. Dia nombor 1 pahala yang besar, nombor 2 yang tukang jawab. Alright. Sekian dulu puan-puan, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum